Kaedah ke-16. Al-qa'idatu sadisata asyarata. Ar-ridha bisyai'i ridan bima yatawalladu minhu. Bila syariat setuju dengan satu perkara, yang terhasil daripada perkara tersebut pun jadi okeylah. Kalau tak redha, tak okeylah. Al-mutawallidu min ma'dhunin fih la athara lahu. Satu benda yang lahir daripada yang diizinkan, dia tidak ada kesan untuk kita nak halang. Okey? Radiya ahadu az-zawjain bi'aibi sahibi fazada al-'aib fala khiyara lahu 'ala as-sahih. Kalau seseorang suami itu redha di atas keaiban, ada penyakit HIV dan macam-macam penyakit, kemudian bertambah penyakit dia tidak ada lagi hak untuk termination, untuk nak fasakh. Sebab dia dah redha daripada awal lagi. Okey, mula-mula minor, lumpuh, kemudian jadi major. So tak ada pilihan lagi. Begitu juga kalau kita ambil contoh yang mudah, istinja, ya. Kalau kita istinja dengan batu, peluh yang meleleh keluar daripada kemaluan itu, adakah dimaafkan? Ya, dimaafkan. Sebab syariat telah memaafkan, maka peluh dia pun dimaafkan. Baik. Begitu juga lau sabaqa ma'ul mudmadah wal istinsyaq ila al-jawf bila mubalaghatin, itu juga dimaafkan. Sebab syariat mengizinkan kita komok, maka yang termasuk itu dimaafkan. Begitu kita mandi wajib, syariat suruh mandi wajib. Kemudian termasuk sedikit dekat telinga, itu dimaafkan. Begitu dalam qisas, lau quti'a qisasan, kalau dipotong tangan sebabkan pembalasan, qisas, dia potong tangan orang ataupun had mencuri, kemudian fasara, rosak tangan dia ada sirayah. Fala dhamana, tak ada ganti rugi. Sebab syariat yang mengharuskan. Baik. Qala Syabramilisi wa minal muallim alladhi lahu ta'dibul muta'allim. Iaitu guru yang ada hak untuk mendidik anak murid, diberi wilayah. Asy-syekh ma'a talabah falahu ta'dibu man hasala minhu ma yaqtadi ta'dibahu fi ma yata'allaq bita'allum. Jadi dia pun ada hak. Tiba-tiba tercedera. So dia tidaklah orang kata apa, dia demam ke, ya, taklah perlu ganti rugi. Cuma sekarang ni kena tengok balik liga lah. Sebab itu kita sekarang ni macam doktor ni sebut, kita kena tahu si undang-undang. Walaupun dia datang daripada barat, tapi kita hidup nak buat macam mana? Kita Malaysia ni dia terikat dengan PBB. Dan seumpama dengannya, kita tengok bila tadi Ustaz Yusof tanya tadi, macam Brunei nak buat hudud. Tentang, kita bukan menolak hudud. Tidak ada orang Islam yang iman yang sahih menolak hudud. Cuma di antara nak buat kemampuan, malas, macam itulah. Macam orang Islam yang tak sembahyang lah. Jadi kerajaan yang tidak melaksanakan syariat seperti mana orang Islam yang tak melaksanakan solat. Daripada kerajaan yang malas ataupun bukan ada halangan. Dia ada halangan. Itu kita, orang agama kena baca undang-undang. Seperti kata ulama Zarqani, Syekh Mustafa Zarqani, dia sebut apa? Seorang faqih yang tidak baca undang-undang legal ni, civil, dia tidak faham. Dia tidak mampu bercakap tentang fiqh dengan baik. Bukanlah kita kata keseluruhan, tetapi basic. Ialah macam kita duduk dalam negara kita ni. So kalau kita langgar undang-undang, kita kena pula. Jadi perlu kefahaman yang baik, ya. Tak adalah semua kita makna setuju, tetapi basicnya kita kena faham. Jelas, ya? Sebab tu kaedah ni juga kita istinbat, kalau seorang tu berzina, okey, anak dia tu anak dia lah. Dia tak boleh gugurkan. Okay, kalau dia roga, dia boleh gugurkan. Sebab dia tak redha dengan roga tersebut, maka dia boleh gugurkan kandungan tersebut bawah daripada sebelum 4 bulan. Sebelum daripada 120 hari. Lebih daripada 120 hari, tak boleh. Sebab dia macam redha lah. So, kalau seorang tu dirogol secara rogol syar'i, mana dipaksa, dia tahu dia mengandung, dia kena segera sebelum 4 bulan melakukan termination of pregnancy. Iaitu pembatalan mengandung. Jelas, ya? Qala as-su'alu mu'adun fil jawab. Jadi soal ini dia terikat dengan jawapan. Fil jawab, dia dikembalikan pada jawapan. So kalau seseorang itu dia orang kata, dia minta seperti contohnya, ma la qalat talliqni bi alfin.
Jadi dia kata, cuba talak aku dengan 1,000. Ni khuluk lah. Kemudian suami dia pun kata, ya. Maka jatuhlah khuluk. Walaupun dia tidak sebut RM1,000. Kenapa? Permintaan tersebut, permintaan itu dia terikat dengan jawapan. Dia akan kembali kepada jawapan. Dan jawapan itu diikat dengan soalan. Sebab isteri dia minta khuluk. Dia tak sebut khuluk tapi dia sebut, tak apa. Maka isteri dia kena bayar RM1,000. Macam dalam perniagaan, bi'atuka bi'alfin faqala ishtaraitu. Aku beli. Tapi dia tak sebut pun apa nama dia 1,000. Cuma dia jawab dengan ya. Maka itu dianggap sebagai valid. Sah dan tidak, orang kata apa, tidak terbatal. Sebab kaedah dia as-soal mu'adun 'alal jawab. Dia akan dikembalikan. Terikat di antara dua benda ini. Baik. Mana contoh lagi? Masailul iqrar, pengakuan. Fa idza qala li 'indaka kadza qala na'am. Kamu ada kereta saya kat kamu ke? Na'am. Maka na'am walaupun dia tak sebut kereta tu ada di sisinya, cuma dia jawab ya. Dan jawapan ya tu menjawab persoalan tadi. Maka ya, maka dia kena kembalikan kereta tu balik. Sebab tu dalam muamalat, kalau dalam kita ada online tu, kena tengok balik kita punya perbahasan kita tu. Ya tu kembali kepada apa? Jual beli ke apa ke. Benda tu kalau dibawa ke mahkamah, boleh orang kata apa, boleh dianggap pakai lah sebab persoalan. Tapi kalau benda tu dah isu, benda tu ada terputus, benda tu dah ada jarak masa yang orang kata apa, dianggap berpaling, dianggap daripada counter offer. So benda itu sudah terbatal, tidak valid. Misalnya, saya kata pada Ustaz Abdul Razak, saya tawarkan kereta saya jual dalam 50,000. Kemudian Ustaz Abdul Razak kata, boleh tak jual kepada saya 40,000? Saya kata tak boleh. Maka Ustaz Abdul Razak kata apa? Saya tak apalah, kita ambil lah 50,000. Tak boleh. Counter offer itu tak boleh sebab dia berlaku renggangan. Kena angkat lain. Kena angkat lain. Itu dia panggil tu. So itu benda tu dibincangkan dalam kontrak, undang-undang kontrak muamalat. Kena cek betul-betul. Dia macam sesuai tu. Saya hantar kepada misalnya Ustaz Ahmad Ghazali. Saya tawarkan pembelian handphone RM1,000. Ustaz Ahmad Ghazali diam. Tak balas. Tapi kat mulut tu jawab ya, saya setuju. Tapi tak balas balik kat WhatsApp tu. Saya pun tengok tak ada balasan. Saya pun hantar kepada misalnya Ustaz Abu Hanifah. Ustaz Abu Hanifah terima. Kemudian Ustaz Ahmad Ghazali dengar saya jual kepada Ustaz Abu Hanifah. Ustaz Ghazali pun kata, saya nak barang tu. Saya dah setuju, saya letak dekat Facebook dah. Tapi problemnya Ustaz Ahmad Ghazali tak hantar kat saya. Maka jualan yang sah pada Ustaz Abu Hanifah, pada Ustaz Ahmad Ghazali tidak sah. Maknanya sebab apa? Dia tidak menjawab pada WhatsApp. Dia tidak mu'adun 'alal jawab. Itu semua dia ada kalau berlaku pertengkaran siapa dulu yang memiliki. Jelas ya? Okey, seterusnya. Kaedah yang ke-18. La yunsabu lisakiti qaulun. Ataupun la yunassabu, dinisbahkan satu fatwa itu ataupun percakapan itu kepada orang yang diam. Ini dipanggil silent. Dalam commercial law kita bincang iaitu adakah silent itu adalah acceptance? Macam tu. Adakah berdiam diri itu merupakan satu penerimaan yang dianggap sebagai valid? Bank hantar surat offer kepada kita, kita diam. Boleh tak bank kira itu sebagai satu penerimaan offer?
Maka jawapannya tidak boleh. Perlu ada pembalasan. Kerana kita tak tahu orang bercakap tu dia setuju ke tidak setuju. Melainkan dalam beberapa perkara yang makruf, seperti perempuan yang bersetuju untuk menerima soal lelaki, dia diam, maka diterima benda tersebut. Ataupun dalam keperluan hajah, kita letak barang kat rumah orang tu, dia diam. Untuk keselamatan barang kita, dia diam, maka itu dianggap sebagai wadi'ah. Jadi, tapi konsep asalnya tidak boleh kita letakkan, tadi dalam mesyuarat, dia diam tu tanda setuju lah. Dalam mesyuarat, kalau orang tu diam, kita tak boleh kata dia setuju. Sebab mungkin dia berkecuali. Di kaedah ini sangat penting dalam legal, dalam kontrak, dalam persetujuan. Ni kira terima lah pandangan saya. Semua diam. Tak boleh. Melainkan benda tu fi ma'ridil hajah. Memang kena cakap. Semua pakat diam tu kira setuju. Baik. Lau sakata an wati amati la yusqitul mahra qat'an. Kalau seseorang itu dia diam, seorang tu dia wati, dia berjimat dengan hamba orang kawan dia diam dia. Benda itu sedikit tidak menggugurkan ganti rugi. Compensation tadi. Ganti pampasan kepada hamba sahayanya. Jadi dalam bab ganti rugi ni, kita hutang orang ke, halal ke? Dia diam. Bila dia diam tu, itu bukan tanda dia halal lah. Mungkin dia malas nak cakap. Untuk mendapatkan ibrak tu, perlu ada percakapan. Jangan kata, mak, yang saya hutang tu macam mana? Mak tu dia malas. Itu kira halal? Tak. Bukan macam tu. Itu orang kita kenal kawan. Jadi, silent dia panggil. Silent. Sukut. Walaupun ada pepatah as-sukut alamatul ridha, tapi bukan dalam semua keadaan. Keadaan yang tertentu saja. Kadang-kadang orang manipulate dia kata-kata bidalan tu. Dia kata diam tu kira setujulah. Bukan begitu. Diam tidak semestinya setuju. Ada kaedah-kaedah yang dikecualikan seperti al-bikru sukutuha fin nikah idznun lil ab. Itu benda yang budaya. Orang kata apa, al-adatu muhakkamah. Jadi kita anggap sebagai macam kondak lah. Dia okeylah, dia bersetujulah. Kemudian sukutul mudda'a alaih, diam seorang yang didakwa untuk menjawab satu pertuduhan dan dia disuruh untuk bersumpah dan dia tak nak bersumpah, maka itu dianggap sebagai dia adalah orang yang mengingkari dakwaan tersebut. Dan kemudian sumpah itu dikembalikan kepada orang yang mendakwa. Ini dipanggil al-yamin al-mardudah. Yang ni Ustaz Abu Hanifah tahulah. Ini dalam kes suami isteri. Selalunya kes nafkah, Ustaz Abu Hanifah. Ya. Baik. Ini masalah. Idza sakata al-muhrim an halqi halal bi ra'sihi mathalan ma'al qudrati ala man'ihi lazimahu al-fidyah. Kita duduk saja kawan kita gunting rambut kita. Adakah itu dianggap kita redha ataupun tidak? Itu dianggap kita redha. Kalau kita tak mau, kita dah gunting rambutku bersiapa? Aku tengah berihram ni. Maka lazimahul fidyah. Kerana li'anna sya'ra fi yadihi bimanzilatil wadi'ah. Rambut kita ni kira wadi'ah lah, Tuhan bagi kita jaga. Maka sepatutnya bila orang nak gunting rambut kita, kita tolak lah. Kita jaga rambut kita. Dia diam. Maka di situ dia kena bayar fidyah. Al-qira'atu 'ala syekh wa huwa sakitun yunazzalu manzilatan nutqihi fil asah.
kalau kita baca kitab kepada syekh, syekh tu dia makna dia redha kita baca kepadanya, maka itu sah dianggap kita belajar dengan dia. Sebab nanti kita beritahu, saya ni belajar dengan syekh ni, tapi saya baca kitab dengan dia, dia dengar, tapi dia diam. Adakah itu sebagai satu pengajian yang valid? Al-asahnya valid. Sebab kalau dia tak mau mengajar, dia Tuhan, jangan baca kitab lah, aku tak dengar. Tapi bila dia membiarkan anak murid dia baca dan dia dengar, itu menunjukkan pengajian itu diterima dan dipakai. Jelas ya? Kaedah seterusnya, kaedah yang ke-19. Ini kaedah yang sangat penting, ramai juga orang tanya. Makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Satu perbuatan yang lebih banyak, kelebihannya lebih banyak. Sebab tu kalau orang tanya, sembahyang tarawih 20 rakaat dengan 8 rakaat, sudah tentu sembahyang 20 rakaat lebih afdal. Kerana 20 rakaat. Secara basicnya ada pengecualian. Misalnya subuh 2 rakaat lebih afdal daripada sembahyang zuhur. Itu ada nas. Okey, tetapi sekarang ini secara tabiatnya man qama Ramadan, siapa yang lebih menghidupkan bulan Ramadan itu pahala yang lebih banyak, betul tak? Maka yang lebih banyak adalah sembahyang tarawih 20 rakaat. Jelas itu contoh dia. Berdasarkan hadis Sayyidina Aisyah, ajruki ala qadri nasabik. Pahala kamu berdasarkan kadar kepenatan. Ini kaedah dari sudut aspek. Ada aspek semata-mata masyaqqah bukan menunjukkan kepada benda itu adalah afdal. Semata-mata masyaqqah. Cuma yang ni ada benda yang dimasukkan kalau makin banyak kita buat, makin banyak pahala kita dalam bidang-bidang yang tertentu. So setiap benda dia ada mizan dia. Wa min thamma, oleh yang demikian, makna dia disebabkan kaedah ni menyatakan makin banyak perbuatan, makin banyak pahala, kana faslul witri afdala min waslihi. Sembahyang witir secara berpisah itu 2 dan 1 lebih baik daripada sembahyang witir 3 rakaat macam Hanafi. Pasal apa? Siapa yang dapat ceritakan? Sebab li ziyadatin niyah, niat ada 2 kali. Wa takbiratul ihram wassalam. Salam ada 2 dan takbiratul ihram pun ada 2. Jadi kalau kita buat 3, okey. Tapi kalau kita buat 2 kali, lebih okey. Sebab ada 2 kali takbiratul ihram dan 2 kali salam. Maka siapa yang sembahyang witir 2 dan 1, lebih baik daripada siapa yang sembahyang witir 3 rakaat straight. Wa salatun nafli qa'idan 'ala nisfi min salatil qa'im. Sudah tentu sembahyang yang berdiri itu lebih banyak pahala daripada sembahyang yang duduk. Wa mutaja'an ila akhirih. Wa ifradus nusukain afdalu minal qiran. Haji ifrad itu lebih afdal daripada haji qiran kerana kita melakukan 2 umrah dan haji berlainan. Adapun qiran kita masukkan ya haji dan umrah serentak, maka kurang sikit. Tambahlah tamattu', buat umrah dulu, kemudian tahallul, kemudian baru buat haji, lagilah kurang. Lagi kurang. Baik. Wa kharaja an dzalika suwarun. Ada benda yang terkecuali daripada kaedah. Maknanya buat sikit lebih banyak pahala daripada buat banyak. Iaitu al-qasru afdalu minal itmam idza kana as-safaru 3 marahil. Sembahyang qasar itu lebih banyak pahalanya daripada 4 rakaat sekiranya musafir kita itu lebih daripada 3 marhalah. Ad-duha ay salatul duha, afdalnya 8 rakaat, afdaluha 8.
wa aktsaruha 12 raka'atan wal ula afdalu ta'assiyan bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi buat 8 lebih afdal. Dapat 12 pun boleh. Kemudian qira'atu suratin qasiratin fi shalah afdalu min ba'di surah. Kita baca surah Baqarah, kita ambil 30 ayat. Namun kita baca qulhu 3 ayat, ada 4 ayat, lebih afdal daripada membaca sebahagian ayat di dalam satu surah. Sebab sempurna, cerita dia sempurna. Okey, setakat ni jelas Awal lagi ada saja. Ar-rabi'ah. Ini yang kita kecuali. As-salatu marratan fil jama'ati afdalu min fi'liha wahdahu 25 marratan. Semayang jemaah sekali lebih afdal daripada semayang seorang-seorang 25 kali. Dia buat zuhur ulang 25 kali, tapi semayang jemaah zuhur lebih afdal. Baik. Salatu subhi yang saya sebutkan tadi afdalu min sa'ri salawat ghairal asri. Ma'a anna subha aqsaru min ghairiha. Qala fi tuhfah, siapa pengarang kitab tuhfah? Siapa ingat? Ibnu Hajar. Ya, Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia kata apa? Al-asru afdal, pendapat dia. Thumma subhu, thumma al-isha'u, thumma dhuhru, thumma al-maghribu fima yadhharu min al-adillah. Jadi mengikut kajian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj, dia kata ini turutan afdalnya. Intaha. Dia ada syair dia oleh Syekh Sayyid Jamaluddin Abdul Bari Al-Ahdal, orang Yaman. Wa afdalu min kullil faraid, wa afdalu min, ni bahar apa ni? Bahar. Wa afdalu min kullil faraid jum'atun. Kan dia ni, wa afdalu min kullil faraid jum'atun. Fa asrun lahal fal asru lil ghairi ya ukhay. Ini bahar tawil Fasubhun isya'un thumma fasubhun isya'un thumma dhuhrun wa maghribun kadarat tabu fahfaz hadaitu kalil kulli. Ni bahar tawil. Tak nak kena kenal bahar ni, Jarang syair tawil dalam apa dia kitab fiqh ni, rajas, tapi ada jugalah macam matan Syatibi dia guna bahar tawil. Badak tu bi bismillah, apa dalam matan Syatibi badak. Siapa mana Ustaz Hafiz? Kita Ustaz Hafiz macam mana matan dia? Badak tu bi bismillah thumma fi awwala. Ustaz Hafiz tak ada ni Ustaz Hafiz tak ada ni. Dia orang Syubra. Siapa orang Syubra? Macam mana matan dia Syatibi? Kalau matan Tuhfatul Atfal bahar rajas. Linuni in taskun wali tanwini arba'u ahkam fakhudh tabyini. Mana dia? Tak ada Ustaz Hafiz Ustaz Hafiz mengajar ni hari ni ayat kan. So yang paling afdal dalam faraid semua Jumaat dulu. Kemudian asar. Kemudian subuh, Isya, Zuhur dan Maghrib dah sekali. Begitulah ulama menyusun. Apa hadiah aku kepada kamu ni. Hadiah itu afwan, kamu akan dapat, aku bagi petunjuk kepada kamu. Hadiah itu kalil kulli, aku tunjukkan kepada kamu semua benda ini. So kita boleh hafal, bagus juga ni. Wa afdalu min kullil fara'i di Jum'atun fa'asrun laha fal asru lil ghairi ya ukhay ya khalli fasubhun isya'un thumma zuhrun wa maghribun kadza rattabu fahfaz adaitu kalil kulli. Baik.
As-sadisah ila akhir, panjang cerita. Baik. Ini boleh baca. Misalnya tahiyatul masjid rak'atan afdalu min aktsari min rak'atain bitaslim. Sebab rakaat itu lebih afdal daripada solat 2 rakaat yang lain. Ajak ke dan sebagainya. Kemudian lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim lebih afdal daripada ziyadah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Ada orang sebut kan? Dia ceramah a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Guna yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu lebih afdal. Macam kita baca doa apa selepas azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'ath maqama mahmud alladhi wa'adtah. Cukup sekat tu je. Kita tambah innaka la tukhliful mi'ad. Tapi dalam hadis sampai dekat wa ba'ath maqaman mahmud alladhi wa'adtah. Ini kalau kita buat kat situ lebih afdal. Lebih tak ada masalah. Baik, jelas ya? Ada persoalan? Tuan saya tanya, allazi wa'atah, allazi itu dia jadi i'rab dia apa? Pasal mahmudan kan, nak kata sifat pun dia mahmudan sebelum tu nakirah. Duk confuse lama lah. Confuse lama. Siapa ahli nahwu? Ustaz Fidohan ada sini. Wa ba'athu maqaman mahmudanil. Nun tu dipanggil orang kata apa? Tanwin kan. Alladhi wa'adtahu. Siapa nak tolong Ustaz? Siapa tadi? Ustaz mana tanya tadi? Ustaz tadi. Ya, siapa sini? Para masyayikh kita. Nak i'rab maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Badal laci tak badal? Tu siapa nak i'rab sini? Alladhi ma'rifah. Okey. Maqaman nakirah. Macam mana masyayikh? Semua diam lah. Kita ada berapa ratus orang ni? Jadi maf'ulun bih boleh Syekh? Maf'ulun bih. Ya. Maqaman. Okey, dia maqaman dah. Mahmud apa? Maqaman mahmudah. Maf'ulun bih. Maqaman maf'ul thani. Mahmudan ialah sifat kepada maqaman maf'ul thani ni. Maf'ul kedua. Alladhi Maf'ul kedua. Jadi mahmudah jadi sifat. Na'at bagi maqaman. Yalah, dia tanya alladhi. Alladhi ni i'rab mana? Oh. Takkan tak ada wakil ni? Allazi isim mausul. Betul isim mausul betul? Mabni macam mana orang kita? Tak ada wakil ke ni? Soalan yang menarik. Ala sukun. Ha? Dia ala sukun. Okey. Kemudian Yun ala wa'atah. Aduh, macam mana ni? Madi. Madhi. Kemudian ta. Atahu. Ta apa dah ta? Fa'ilun. Fa'ilun. Okey. Jumlah wa'atahu tu silah dan a'id di al-hazi. Hu tu apa dia? Hu tu a'id bagi al-hazi. Alladhi. Jumlah alladhi dengan ni lahamnya i'rab ke laisa lahamnya i'rab?
Jadi jumlah selepas nakirah apa dia? Jumlah selepas nakirah jadi hal. Mazhab mana tu? Maqaman mahmud. Sifat. Jadi hal. Jadi selepas nakirah jadi sifat. So apa keputusannya? Jumlah ni sifat kepada Google tadi jumpa yang tu okey kot lah. Ada tulis dekat ruangan chat. Betul titik. okey. Tu ada tulis. La tusafu binakirah. Isu dia an-nakiratu fi sirah wa zai annahu badal atau ataf bayan atau khabar mubtada mahdhuf. So dia adalah jumlah dia kepada apa? Khabar mubtada mahdhuf. Mana mubtada dia? Mana mubtada dia? Kembali kepada maqaman mahmud. Maqaman mahmudah huwa alladhi wa'ata. Takdir dia. Huwa alladhi wa'ata. Jadi takdir dia mesti huwa. Tu Ustaz tadi dapatlah. Yang tanya boleh beritahu. Jadi takdir adalah huwa. Macam Muhammadur Rasulullah. Tanya Tok Google juga tu. Tak apa, Google okey. Dia sebenarnya dia bergantung pada niat. Macam sebut dzalikal kitab, dzalika mubtada. Al-kitab la raiba fi. Jadi allazi boleh jadi kadang-kadang jadi badal, dzalika jadi mubtada, al-kitab ada sifat, ada kata badal. Jadi i'rab ni dia ada mukhtalif. Dia ada mukhtalifun al-i'rab bukan setakat satu wajah, dia ada 3-4 wajah. Tapi bila kita kata contohnya yang pertama dia adalah apa dia badal, makna dia menerangkan ni badal apa? Badal ijtimal ke badal apa? Badal kullu minal kulli ke? Betul kot. Kulan semua. Kalau ataf bayan, makna dia niat, dia nak terangkan balik. Kalau mubtada makna dia adalah khabar yang kembali kepada maqaman, maksudnya kamu janji itu huwa alladhi wa'atta. Jadi itu cara kita i'rab. Sebab nakirah tidak boleh disifatkan dengan makrifah. Jelas? Kita kena ada ni, kena minta Ustaz Fidahat tak ada, kena buat kelas nahwu ni. Kena buat kelas nahwu. Ustaz Sanadi pun boleh mengajar kot, insya-Allah. Tak ni. Baca Ajurumiyah tak apa dah. Jadi al-lazi tu jadi khabar satu mubtada yang mahzuf lah. Ya. Boleh jadi badal, boleh jadi sifat. Sifat tak boleh lah sebab dia makrifah. Ataf bayan. Dia boleh jadi sifat kalau main jumlah fi'liyah. Macam misalnya maqaman. Maqaman apa tu fi'il mudhari'. Contohlah. Maqaman yamshi. Maqaman yajri. Baru dia boleh jadi sifat. Al-jumlah. Tapi mesti jumlah dia mesti fi'il mudhari' ataupun fi'il madhi. Macam ra'aitu Muhammadan yajtahidu. Muhammadan mujtahidan. Baik. Qala al-qa'idah 20. Yang ni konsep yang sangat bagus. Al-amal muta'addiyu. Okey, amalan muta'addi fardu kifayah lah. Amalan yang sampai kepada orang. Kerja dakwah, mengajar. Ini amalan muta'addi. Afdalu minal amalil qasir. Qasir seperti ibadat sunnah-sunnah, sunnatul ain, kita sembahyang, kita puasa, kita haji, kita umrah. So kalau kita jadi doktor, jadi nurse, jadi ustaz, kita mengajar orang, pahalanya lebih afdal daripada kita sembahyang sunat di rumah. Kita tak jumpa orang, kita nak bertapa, kita nak zikir ya. Okey. Yu'na bil muta'addi alladhi ya'ummu naf'ahu sahibahu wa ghairah. Manfaat dia itu merangkumi orang yang buat dan orang yang lain. Sebab itu kalau kita nak maju balik, kata ulama kena hidupkan fardu ain. Fardu ain ni perlu dihidupkan, ya. Fardu ain perlu dihidupkan. Fardu kifayah perlu dihidupkan. Makna dia ramai jadi engineer, ramai jadi lawyer, ramai jadi accountant. Sebab itu yang akan memenuhi ruang-ruang masyarakat. Memenuhi ruang-ruang masyarakat. Wa min thamma, oleh yang demikian, qala al-Ustaz Abu Ishaq
al-Isfirayini wa Imamul Haramain wa abuhu tu masuk Imam Muhammad Al-Juwaini. Lil qaimi bi fardil kifayah maziyatun ala fardil ain. Orang yang melaksanakan fardu kifayah ada kelebihan ke atas orang yang melakukan fardu ain. Li'annahu asqatal haraja anil ummah. Kerana dia telah menggugurkan bebanan orang lain. Jadi bila kita jadi nurse, pahala orang jadi nurse ni besar sebab apa? Sepatutnya semua orang jadi nurse. Tapi sebahagian golongan sahaja. Sebahagian golongan sahaja yang jadi nurse, maka dia dapat pahala besar. Ustaz begitu juga mengajak di masjid. Doktor, apa-apa pemimpin. Kalau jadi PM, wa qala Syafi'i talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu syar'i ini ataupun ilmu yang bersifat menolong orang ramai lebih baik daripada sembahyang sunat. Tapi bukan maksud dia tinggal, tapi makna kalau bertemu waktu kelas dengan sembahyang sunat dan tak boleh elak, kita mengaji dulu. Jadi ini di antara pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa. Sebab itu Al-Imam apa nama dia, ulama Syafi'i, dia dalam tempoh beberapa bulan dia tak sembahyang sunat langsung, hanya sembahyang fardu saja kerana nak menghabiskan kitab Fathul Aziz oleh Imam Rafi'i, ada dekat 20 jilid. Itu dia buat betul-betul sebab dia buat kajian dan research. So ini di antara benda-benda yang orang kata apa? Hanya kepada kepakaran. Tapi kalau kita ni yang pilih sunat. Sebab kalau kita baca kitab tu pun kita tak boleh jadi ulama besar macam dia pun. Tetapi ulama dahulu dia faham. Aku kena buat research, terpaksa baca kitab ni 20 jilid dalam masa 2-3 bulan. Maka dimaafkan daripada sembahyang sunat, dia buat sembahyang fardu sahaja. So ini di antara pemikiran-pemikiran ulama Syafi'iyah. Sebab itu kalau kita jadi orang yang terlampau sibuk, buat ibadat sekadar mana yang termampu. Macam doktor mungkin tak sempat nak sembahyang tarawih, tak apa, sembahyang tarawih bila free. Kerana dia duduk di hospital tu, dia menjaga fardu kifayah. Menyelamatkan nyawa orang. Jelas ya? Baik. Tetapi Izzuddin Abdul Salam dia kata apa? Wa ankara Syekh Izzuddin Abdul Salam hadzal itlaq. Wa qala qad yakunu qasiru afdalu kal iman. Ada masa dia engkar, tak setuju istilah itu. Sebab dia kata ada yang lebih afdal seperti beriman dengan Allah, tapi dia untuk peribadi. Wa qad qaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tasbiha aqiba as-salah ala sadaqah. Wa qala khairu a'malikum as-salah, yang mana Rasulullah mendahulukan sembahyang lebih afdal daripada sedekah. Di sini saya pernah buat satu paper, iaitu sebenarnya tak berlaku pertembungan, iaitu maziyah berbeza dengan fadilah. Tetap fardu ain lebih afdal daripada fardu kifayah. Namun pada fardu kifayah itu ada maziyah. Maziyah ini dia lawan, dia bukan lawan, dia macam berlainan sedikit kepada fadilah. Contohnya, Abu Bakar lebih afdal daripada Umar. Tetapi Umar ada maziyah, ada kelebihan yang tidak ada pada Abu Bakar. Seperti keberanian, bukan tak berani Abu Bakar, maksud dia punya Al-Faruq, sifat dia itu syaitan pun takut dengan dia. Itu dia panggil apa? Al-maziyah. Macam seseorang dengan, misalnya kita beri ayah dengan anak. Sebagai contoh mudah, ayah lebih afdal daripada anak, tapi mungkin anaknya ada kelebihan ke atas ayahnya. Disebut sebagai maziyah. Sebab tu takbir di sini dia tak sebut afdal, dia sebut maziyatun.
pada melakukan fardhu ain itu ada kelebihan. Ustaz Ashraf ada tambah dah. Baik, selesai boleh faham kaedah tu Tuan Guru, Ya. kalau kita buat pelajar PhD kan, kita tengah duk buat tesis PhD, mana kata kita kurang-kurang sikit sembahyang sunat, kita tumpu pada tesis, okeylah ke tak? Yang itu okey, tetapi bukan tak boleh buat sunat langsung. Ini cerita zaman-zaman aulia kita ni eloklah buat sembahyang sunat supaya ada kerehatan dan seumpama dengan dia. Orang kata apa? Tetapi kalau tak buat tu tak di-blame. Jelas Sebab kita handphone pun kita main, IG pun kita tengok. Jadi orang kata apa, dulu mereka memang fokus sungguh. Tak tengok apa dah, baca kitab saja. Dapat no? Ni kita selalu jadi imam. Okey. Dan niat imam lah. Tapi bila kita sembahyang seorang, dengar Ustaz. Clear Ustaz? Niat sembahyang imam seorang-seorang. Ya. Dia tidak Macam batal tapi tak dapat jemaah, tak ada jemaah. Yalah, dia sah lah. Sah. Okay. Terima kasih Ustaz. Syukran. Yang tak sah tu sebaliknya. Kalau makmum. Kita niat mengikut imam. Imam tak lah. Betul. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya berkenaan dengan sembahyang qada buat secara berjemaah. Ada apa pandangan Ustaz? Dibolehkan sebagian ulama seperti Syafi'iyah mengharuskan. Mereka nak ambil kelebihan Ramadan, mereka selepas sembahyang tarawih mereka buat solat qada secara berjemaah. Sebagian ulama mengharuskan, sebagian ulama bukan tak mengharuskan, dia kata elok sembahyang seorang, nanti orang kata teruk sangat kita ni. Okay, baik. Sebab Rasulullah sembahyang subuh qada berjemaah sekali ya. Ketika mana balik daripada perang, Rasulullah pesan kepada Bilal, tolong kejut kalau dah subuh semua tertidur termasuk Bilal. Bangun-bangun dah cerah dah, Rasulullah suruh Bilal iqamah, kemudian dia qada berjemaah. Itu ada hadis dalam Muwatta Imam Malik rahimahullah. Qala al-fardu afdalu minan nafli. Sembahyang fardu lebih afdal daripada sembahyang sunat. Ini memang jelas, nak urai pun semua orang faham berdasarkan hadis wa ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i ma aftaratu alaihim. Tak ada ibadat yang lebih afdal seperti mana yang ibadat fardu yang kufardukan ke atas hamba-hambaku. Ada keadaan yang buat sunat lebih afdal daripada fardu. Muka surat 154 sebelah. Iaitu ibra'ul mu'sir. Sunat tapi dia lebih afdal daripada min inzarihi, bagi dia tempoh. So kalau kita halalkan, itu lebih baik daripada kita orang panggil apa, reschedule balik. Makna dia kita bagi dia jadual untuk tempoh bayaran. Kita bagi 6 bulan, bayar sikit-sikit. Ibtida'us salam dia adalah sunnah, jawab wajib tapi bagi salam lebih afdal. Okey. Wuduk sebelum waktu sunat tetapi buat dia lebih afdal sebab wuduk masa nak sembahyang adalah wajib, tapi kalau kita buat awal itu lebih afdal. Seterusnya al-fadilatul muta'alliqatu bi nafsil ibadah aula minal muta'alliqati bi makaniha. Fadilat yang berkaitan dengan ibadat itu sendiri seperti sembahyang jemaah lebih afdal daripada fadilat yang berkaitan dengan tempat. So sembahyang jemaah yang ramai, kalau di rumah tiba-tiba di masjid tak ada orang, main seorang-seorang saja, sembahyang jemaah di rumah itu lebih baik daripada sembahyang seorang-seorang di masjid. Okey. Misalnya tersebut wa minha salatul fardhi fil masjid afdalu minhu wa fi ghairihi. Falau kana masjidun la jama'ata fihi wa hunaka jama'atun fi ghairihi fa salatuhu ma'al jama'ah kharijahu afdala fa salatuhu ma'al jama'ati kharijahu afdalu minal infiradi fil masjid. Jadi kalau kita jumpa jemaah di surau atau di rumah,
Tapi di masjid kita seorang-seorang saja. Sembahyang jemaah itu lebih baik. Kenapa? Dia muta'alliqah binafsil ibadat. Adapun masjid, afdal dia berkaitan dengan tempat. Begitu juga as-salatu fi safil awal fil masjidin nabawi afdalu minas salati fi raudati syarifah. Walaupun di raudah itu ma baina raudati wa minbari raudatun min riyadil jannah. Ma baina qabri wa minbari raudatun min riyadil jannah. So di raudah itu sangat mulia tempatnya, tapi sembahyang jemaah di masjid itu lebih afdal di saf awal. Dapat Salatun nafli fil baiti afdalu minha fil masjid. Lianna fi'laha fil baiti fadilatun tata'allaqu biha. Sebab fadilat dia terikat dengan sembahyang sunat. Adapun sembahyang sunat di masjid terikat dia dengan masjid. So kalau kita nak sembahyang rawatib, kalau rumah dekat lah, mak di masjid pun tak salah. Kita nak buat di rumah, tak ada masalah. Ila akhirih contoh-contoh yang lain. Jelas ya? Qala al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Ini kaedah usuliyah dan juga kaedah fiqhiyah. Dalam kaedah usul fiqh pun ada, di dalam kaedah fiqhiyah pun ada. Kewajipan tidak boleh ditinggalkan melainkan ada kewajipan yang lebih besar. Wahada tarku muqayyadun bima syuri'a fi mahalin wahid. Kewajipan kita nak menutup aurat, tetapi rawatan juga wajib. Maka dibolehkan buka aurat kerana nak jaga nyawa. Tetapi kewajipan tak boleh ditinggalkan kerana sunnah. Nafkah kepada isteri yang kita bincang tadi dalam hukukul insan tadi wajib. Okey. Berdakwah sunnah. Kalau kita berdakwah nafkah apa tak bagi, maka tak betul cara begitu. Kalau kita pergi sembahyang sunat, kelas kita yang wajib di universiti, tak betul benda tu. Kalau kita puasa sunat, ganggu kerja kita di pejabat, cara tu tak betul. Kalau kita puasa sunat, tak ganggu tak apa. Furuk dia qat'ul yadi fi sariqah. Kalau potong tangan itu tidak wajib, tak boleh potong tangan orang. Lau lam yajid lakana haraman. Kalau benda tu tak wajib potong tangan kerana hudud, benda tu haram. Mana boleh potong orang apa nama dia sesaja. Wujubu aklil maitati lil muttar. Wajib makan. Kalau tak wajib makan kepada orang nak mati, mana boleh makan bangkai? Bangkai tu haram kita makan. So kaedah dalam Syafi'iyah, setiap benda yang haram atau benda yang wajib kita tinggal dan kita buat benda lain, benda tu mesti sama taraf, tak boleh kurang. Sama taraf ataupun lebih. Al-khitan, lau lam yajid akana haraman. Ini pendapat Syafi'iyah. Kalau khitan itu tidak wajib, haram kita khitan lelaki. Sebab kita potong kulit orang. Dan juga melibatkan melihat aurat. Bima fihi min qat'i udwin wa kashfil aurati wa nadhari ilaiha. Jelas ya? Baik, ila akhirih. Baik, ada benda-benda yang terkeluar, iaitu sujud sahwi dan tilawah tidak wajib. Walau lam yashra'a lam yajuza. Kalau dia tidak lam yushra'a tidak disyariatkan, tidak boleh buat walaupun dia sujud sunat. Dia bukan benda yang wajib. Dia macam penambahan pula tu. An-nadharu ila makhtubah. Wajib tak kita tengok tunang? Tak wajib. Okey, tapi walaupun dia sunat tetapi dia boleh dia amalkan walaupun tengok asal orang perempuan tak boleh. Kemudian al-kitabah ini gambar saya lah. Okey. Kemudian raf'ul yadain ala tawali fi takbiratil aid fa innaha la tubtilu shalah ala al-mu'tamad. Angkat tangan ni banyak kali ni Allahu akbar, Allahu akbar, tak batal sebab benda tu disyariatkan walaupun tidak wajib. Okey.
ziyadatu ruku'in fi salatil kusuf la yajib. Tapi kita buat berapa kali buat dalam solat kusuf, kita di Malaysia kita buat tak buat pun. Walam lam yusyra', kalau tak disyariatkan tak boleh buat rokok banyak kali. Berapa kali rokok? Dia rokok, bangun balik, rokok balik. 2 kali kot? 2 kali ke? Dua. Ha? 2 qiyam, 2 rukuk. 2 Dua kali. kali. Tapi kita di Malaysia tak buat macam tu kan? Saya duk buat sekali je. Tak larat. Okey? So ada pengecualian. Qala ma aujaba a'zamal amrayn bi khususihi la yujibu ahwanaha bi umumihi. So ini sama dengan konsep yang tadi. Yang mandi wajib, wuduk terangkat sekali. Kemudian satu benda yang mewajibkan yang paling besar mestinya rejam. Rejam paling besar. Adakah kena sebat 100? Tak perlu. Sebab apa? Yang 100 tu masuk ke dalam rejam sekali. Okey? Sebab dia berzina kan, berzina Quran sebut 100. Tapi dia ni nak kena bunuh dah. Nak dibunuh kena rejam. Dengan rejam. Jadi kalau pergi sebat, kemudian pergi bunuh lagi. So, orang kata apa? Benda tu bukan orang masa. Mati terus lah kan nak kena sebat banyak sangat sisaan dia. Khurujul mani la yujibul wudu. Kalau keluar air mani, tak wajib ambil wudu sebab pada kena mandi wajib lah. Jadi tak perlu kita ambil wudu sebab telah diwajibkan benda yang paling besar daripada ambil wudu. Baik. Dikecualikan seperti haid dan nifas, dia diwajibkan mandi bersama wuduk sekali. Kemudian yang menarik ni, jima' di bulan Ramadan dan haji, qada beserta kafarah. Sebab mazhab Hanafi kata tak kena qada, dah kena bayar kafarah, jadi tak perlu qada. Syafi'i kata qada dan bayar denda. Jelas ini dikecualikan. Sepatutnya kalau ikut kaedah, dah bayar kafarah, tak perlu qada. Jelas Okay, seterusnya ma thabata bisyar'i muqaddamun ala ma thabata bisyarti. Suatu yang sabit dengan syarak diutamakan daripada yang sabit secara nazar. Jadi orang itu dia bernazar nak tunaikan sembahyang 5 waktu. Nazar dia berlaku tak? Berlaku tak? Tak berlaku. Tak berlaku. Sebab apa? Syariat dia wajibkan dah. Sama seperti orang yang bernazar nak tinggalkan maksiat. Tak berlaku sebab maksiat itu wajib dilaksanakan. So nazar ni berlaku pada apa? Pada benda-benda sunat. Kalau benda harus pun tak berlaku. Dia bernazar tak nak makan. Tak ada kesan apa. Nazar berlaku pada perkara sunat. Sunat puasa, sunat sedekah, sunat umrah, sunat haji. Okey. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya yang Nabi terlewat solat subuh tu dia niat qada ke ataupun niat tunai? Qada sebab sembahyang dah cerah dah. Tapi hadis tu tak ceritalah Rasulullah niat, tapi makna perbuatan tersebut adalah qada lah. Rasulullah tinggal subuh sekali je dalam seumur hidup sebab untuk mensyariatkan. Dalam hadis Muwatta disebut walaupun hadis itu tidak kuat tetapi makna dia sahih. Inni la ansa aw la unsa li as-sunnah. Aku dilupakan ataupun aku lupa kerana untuk mensyariatkan. Okey. Pada lupa Rasulullah tu ada hikmah pensyariatan. Okey, silakan. Pernah mai seorang penceramah kat masjid kami. Jadi dia ada duk cerita pasal Ramadan ni, dia ada sebut kan kalau kita ada wajib qada solat. Jadi daripada kita semayang sunat baik kita semayang qada. Bab tu memang betul lah. Tapi dia kata dia nak bagi helah kat orang nak semayang juga tarawih. Jadi dia suruh nazar semayang tarawih tu.
supaya sembahyang tarawih itu jadi wajib juga, jadi dia kena laksanakan sembahyang tarawih sebagai nazar, tunai nazar. Tak ada, dia tak perlu buat macam tu. Sebenarnya hadis yang menyatakan, Imam Nawawi sebut dalam Majmu', sembahyang sunat tak akan diterima sehingga fardu ditunaikan. Itu hadis dhaif. Okey. Tetap sembahyang tarawih itu kita buat. Lepas tu kita buatlah qada. Sembahyang sunat lain tak apa sebab tarawih ni mes tahun sekali. Okey. Jadi Imam Nawawi telah menjawab, orang kata kalau kita buat sunat, kita tak qada lagi, sunat tu tak diterima. Tak, dia benda berasingan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semua amalan. Sebab tu kalau orang tanya, saya tak pakai tudung, saya puasa. Dapat pahala? Dapat pahala. Pasal apa kita nak menafikan pahala dia? Binasil Quran. Cuma dosa dia ada lah. Nanti di akhirat kena timbang lah yang mana besar, yang mana kecil. Itu je. Orang tak sembahyang, dia berpuasa. Ada dapat pahala puasa tak? Dapat. Itu jelas. So, teruskan sembahyang tarawih. Buat 8 rakaat. Yang ni qada lah. Sebab ada setengah, dia terlalu ketat sangat. Jadi bila kita nak buat tarawih? Tak buat lah kita. Jelas ya? Sebab itu, kita jangan ada sifat geram ke orang. Bila kita ada sifat geram ke orang, kita akan bercakap di luar emosi. Di luar kawalan kita. Sebab tu saya syok. Hak yang freeze account. Suami tu banyak ya emosi. Bukan dia berfikir cara tenang. Tadi tak siapa tanya Dr. Salida tadi. Dia pakarlah, tapi pandangan saya lah kalau berbeza pun tak ada masalah. Cuma saya rasa more kepada emosi. Dia macam, sebab selalunya freeze account ni macam duit money laundry. Kan? Duit haram ni kan, bila syak ada rasuah. Nak buat siasatan, okeylah freeze. Tak tahu Allah lah. Saya rasa lah. Bukan saya rasa dia betul semua, tapi benda ni boleh niqash. Ya. Dia macam orang bergaduh lah. Dia kata kat kawan dia, aku tak mahu kau hang sampai bila-bila. Itu emosi. Mana boleh kita tak kawan orang bila-bila, mesti ada hari kita berkawan balik. Kita abang lah, aku kalau kita yang normal, aku setakat ni 3 hari tak boleh jumpa hang. Bulan ke 2 bulan ke tak apa, okeylah normal lah. Tapi kalau selama-lamanya ni, marah lah tu. Macam seorang ayah buang anak, banyak kes ya. Bila anak dia terlanjur, dia buang anak dia. Hang bukan anak aku lagi. Nampak? Itu emosi lah. Sebab penafian itu berdosa. Siapa yang menafikan anak, berdosa. So, tak boleh kita merawat dosa dengan dosa. Tetap dia anak, dia nak halau tu ikut dia lah. Tapi penafian anak tu, itu emosi. Dia ada indikator emosi ni. Bila kita buat benda, contoh dia tak mau makan, emosi lah. Tak mau makan langsung, makanlah. Kalau kita stres pun makanlah sikit. Abang nak hidup. Itu zaman jahiliah. Tak mau makan, tak mau mandi. Mandi pun tak mau. Itu jahiliah punya zaman. Sebab tu Rasul dalam mazhab kita ataupun dalam sunnah sendiri, makruh kita berpuasa tak cakap dengan orang. Sebab itu budaya Kristian. Kristian bila dia berpuasa, dia tak cakap. Sebab tu kita kena bercakap, cakap benda-benda yang baik, benda-benda yang soleh. Jelas Kita ni banyak sana orang duk sebar kematian Ustaz Saleh tu, seorang ulama yang hebat. Dia master di Al-Azhar, ada kitab kaedah fiqhiyah dia. Saya rasa zaman dulu tak banyak orang tulis kaedah fiqhiyah, di antaranya buku dia lah. Zaman sekarang ni dah berlambak dah. Kita doakan insya-Allah. Okey, seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya satu soalan tentang kita ambil upah untuk membersihkan kubur orang kafir. Ada isu tadi.
Kita boleh mandikan jenazah orang kafir, kita boleh tanam orang kafir, harus. Jadi apa masalah kita cuci tubuh orang kafir? Tak ada masalah. Itu termasuk di dalam bir wa antabarruhum. Tuhan kata apa? Dalam Quran kita boleh berbakti kepada mereka. Kita mempunyai salah faham terhadap orang bukan Islam ni. Kita anggap mereka adalah dia seteruk akidah, tapi bukan seteruk akidah itu apa nama dia menghalang kita buat baik. Rasulullah suruh Abu Hurairah buat baik kepada mak dia. Sebab tu di Malaysia berlaku ekstrim bila kita dengan orang kafir ni bermusuhan. Dengan orang kafir kita berdialog, bukannya kita bermusuhan. Sayyidina Rasulullah dengan pak menakan dia tak masuk Islam, subhanallah, muamalat dan sayang sampai dia berdoa sampai Allah Taala larang. Jadi kita perlu memperbetulkan kefahaman kita, hubungan kita dengan orang bukan Islam adalah berdialog bukan berperang. Tapi macam Ustaz Yusuf kata dululah, kita politik terlampau kuat. Tapi kalau kita duduk di kampung-kampung, mana kita bergaduh dengan orang bukan Islam, kita buat baik lah. Saya ingat dulu di kampung saya, orang Islam di kampung saya semua beli ikan dengan Cina. Sebab Cina itu jual ikan pun. Dan sama saja, Ustaz Razak, asal kampung zaman-zaman dulu macam mana Ustaz Razak? Hubungan kita dengan orang Islam baik saja saya rasa. Baik. Tak ada masalah. Yang menjadikan masalah ni orang politik, mereka yang menimbulkan macam-macam ni. Sama ada di kalangan orang bukan Islam dan orang Islam. Mereka yang mencetuskan ni. Mereka yang persoal sana, persoal sini. Tapi kalau kita tengok orang bukan Islam yang lain, dia tak persoal pun. Bahkan ada yang menjaga anak angkat orang Islam. Dia orang bukan Islam, dia jaga anak angkat orang Islam dan dia tidak bawa kepada agama dia. Sangat menghormati. Dan sejarah Malaysia, kita orang kata apa, negara kita ni negara yang paling baik terhadap orang bukan Islam. Sejarah telah membuktikan kita ada berapa banyak kuil. Tak pernah ada seorang Islam pun ceroboh kuil ataupun tokoh orang bukan Islam. Apatah kita nak membakar. Tak ada. Ini menunjukkan orang Malaysia ni faham budaya yang baik. Cuma bila kita tengok di pentas politik, kita tak faham. Tapi dalam pentas kita boleh faham. Berkenaan dengan bantuan Ustaz macam mana? Apa dia? Bantuan. Bantuan apa tu? Baby, orang kafir meminta bantuan untuk buat kuih. Nak bagi duit mana tu? Yang tu kerajaan uruskan, bukan kita. Dia uruskan lah. Kerajaan nak uruskan. Jadi mana dia nak bagi, dia pandai-pandai lah. Ustaz ke atau YB sendiri yang bagi peruntukan tu? Ya. Bagi peruntukan yang tak melibatkan tokong. Buatlah bilik ayak ke apa ke. Macam duit-duit riba boleh bagi oleh barat? Boleh. Memang cukai ni bayar macam tu. Sebab itu apa dia, Sayyidina Umar dia ambil cukai ke atas perniagaan khinzir di zaman dia. Khinzir sebab orang Yahudi makan, orang Kristian makan, jadi dia ambil cukai tu. So kita tak nak harapkan itu adalah perbuatan mereka. Cuma kita janganlah direct duit-duit macam zakat tak boleh bagilah. Zakat tak boleh bagi sebab khas untuk orang Islam. Dia ada dia punya sos dia untuk diberikan kepada mereka. Bahkan Imam Nawawi sebut apa, kalau ada orang Islam runtuhkan gereja, kerajaan wajib ganti rugi balik. Bawa keluar duit kerajaan lah. Itu ada dalam kitab Rawdah. Oh, ingat aku YB tu sendiri buat keluar di poket. Tak, dia takkan bagi. Dia ada peruntukan dia benda ni. Pengurusan negara lah. Pembayaran negara ni, dia punya treasury tu dia akan letaklah mana-mana tempat yang sesuai. Kalau ni duit kerajaan tak apa? Kerajaan dia ada cukai dia boleh bagi. Baik. Bukan bagi tu kita redha, ini dia panggil tasamuh. Ustaz tinggikan cukai untuk barang yang haram, contohnya cukai rokok, cukai khinzir. Itu hak kerajaan lah. Hak kerajaan. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Jadi apa nama dia, pengalaman saya lah bila saya tanya Wahbah Zuhaili,
rahimahullah, saya minta ijazah, dia kata kat saya, al-an asrul syahadah, ini zaman sijil. Makna dia bukan setakat kita nak ijazah sanad dan sebagainya, tapi sijil ini macam lesen lah. Lesen. Jadi kalau kita ada ni, dia memperkasakan. Makna kalau orang nak audit kita pun senang. Oh ada benda. Kalau majlis agama tengok pun, kita kena fikir ni, mereka ada sijil yang diiktiraf.